Hai DSA di sini. Apabila saya membuat video ataupun mengulas mengenai isu politik di negeri Kedah, saya dilihat oleh penyokong-penyokong PN yang mengatakan yang DSA sekarang ni dah lain macam. DSA sekarang ni dah menjadi orang yang matang. DSA ni dah orang kata apa, dah macam nak masuk PN ataupun nak masuk PAS. Apabila saya membaca komen-komen itu, kadang saya geli hati jugalah. Dan ada juga pandangan-pandangan daripada netizen yang mengatakan saya ini adalah seorang yang neutral, yang bebas, yang tidak bias dalam penerangan dalam isu-isu politik lah, lebih-lebih lagi di negeri Kedah inilah. Okeylah, saya menerima semua pandangan dan ulasan ataupun komen-komen yang ditulis oleh oleh netizen, oleh pengundi atas pagar, oleh ahli-ahli PAS, penyokong-penyokong PN. Tidak ada masalah. Kerana saya adalah seorang yang apabila saya mengambil keputusan untuk mengulas isu-isu politik, dan saya sendiri mengiktiraf diri saya sebagai seorang panelisa politik, kalau tak betul takkan orang nak dengar saya punya penerangan kan. Jadi berbalik kepada isu Kedah ini, kita sedia maklum yang parti PKR itu parti saya. Apabila Konvensyen Keadilan Kedah, di mana mereka telah membuat ketetapan, Datuk Seri Nabrim saya mengatakan yang PKR ini adalah orang kata apa, adalah satu parti yang akan menjadi kubu kuat di Kedah. Maksud saya itu adalah Kedah akan menjadi kubu kuat kepada PKR lah, kerana PKR telah membuat ketetapan untuk merampas ataupun nak memenangi 8 kerusi parlimen daripada 15. Jadi daripada lebihan itu akan ditandingi oleh UMNO ataupun mungkin juga amanah, sekiranya ada persefahaman dalam pembahagian kerusi. Tapi saya nak beritahu, tidak akan berlaku. Ada orang bertanya kepada saya, DSA, adakah UMNO akan bekerjasama dengan PH dalam isu pembahagian kerusi, dalam isu mengelakkan pertandingan 3 penjuru? Jawapan saya tidak. Tidak akan berlaku. Kerana UMNO memang mereka nak bertanding solo, dan mereka juga kecewa dengan PKR kerana PKR sekarang ni lebih kepada mencatur angka. Dan saya melihat gerak kerja di antara UMNO dan parti dalam PH, iaitu PKR dan juga Amanah, kita tak sebelah lah, DAP ni tak ada, memang tak ada. Jadi masing-masing akan menjalankan gerak kerja masing-masing untuk memastikan merampas negeri Kedah. Dalam isu PKR ini, mereka tak ada langsung niat untuk merampas negeri Kedah. Maknanya yang saya nampak, parti PKR ini mereka memang nak menang kursi parlimen untuk menambah bilangan kursi parlimen untuk PKR pada PRU ke-16. Dari segi nak merampas negeri Kedah, saya rasa tak ada. Jadi adalah beberapa tiktokers daripada UMNO, daripada perpaduan, yang mengatakan yang Menteri Besar Kedah in the making adalah Taufik Johari. Beria-ria mereka nak mengatakan yang inilah bakal Menteri Besar, inilah bakal yang akan menggantikan Sanusi. Kadang saya melihat pemimpin-pemimpin PKR Kedah ini, khususnya yang diterajui oleh Saifuddin Nasution, mereka menonjolkan yang PKR ini memang berwibawa untuk merampas kerusi parlimen yang dimenangi oleh PAS di Kedah ini. Kerana kita sudah maklum ada 15 kerusi parlimen, hanya satu saja yang dimenangi
oleh PKR di Sungai Petani. Itu pun kalau diletakkan Sanusi Makno bertanding melawan Taufik Johari, saya rasa Taufik Johari pun ruyuk, tuan-tuan. Ini kadang ada yang saya dengar juga yang Sanusi Makno ini akan bertanding di Parlimen Sungai Petani untuk menghapuskan kerusi PKR dan juga untuk menghapuskan legasi Johari Abdul. Okey, dan saya melihat ialah gerak kerja yang dibuat oleh Saifuddin Nasution yang tertumpu di di Kulim, yang tertumpu di Padang Rengas, di Kulim Badan Baru itu hanya untuk memenangkan dia. Bagi saya lah kan, kerana dia by hook by crook, kalau dia tak jadi ahli parlimen, habislah, dia tak ada peluang lagi untuk menjadi menteri sekiranya PKR memenangi kerusi yang yang sepatutnya, dan ada pergabungan di antara parti-parti komponen yang ada sekarang ini untuk mengangkat Datuk Seri Ibrahim, ya dia boleh menjadi menteri lah. Tapi kalau PKR ruyuk, saya rasa dia pun bye-bye lah. Berbalik kepada amanah, saya juga melihat amanah ini hanya sembang kosong bagi saya. Ini dengar cakap saya, orang amanah di Kedah ni, anda hanya sembang kosong. Jangan kita nak tunjuk hebat, mengatakan amanah ini satu parti yang diterima oleh rakyat Kedah. Mungkin anda nak menunjukkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang parti amanah ini mempunyai nilai tambah di Kedah. Bagi saya tak ada. Amanah sendiri tidak ada kekuatan, hanya bergantung kepada undi daripada parti komponen PAS, dan juga kononnya kalau ada pembahagian kerusi, orang UMNO akan menyokong amanah. Tak adalah. Pengundi atas pagar pun, tuan-tuan, dia melihat amanah ini tidak ada nilai tambah. Okey, berbalik kepada UMNO. Ni UMNO lagi satu. Kononnya mereka dah boleh menjadi dominan, akan merampas kembali kerusi-kerusi di Kedah, kerana mereka mengatakan yang kerajaan Sanusi Makno ini gagal dan hanya meneruskan projek-projek yang dilakukan oleh geng-geng UMNO. Dan mereka mengatakan UMNO ini dah banyak jasa sebenarnya kepada rakyat Kedah, buat jalan, bagi beras kampit, kan, macam-macam lah kononnya bantuan-bantuan yang diberi pada zaman Najib. Tapi mereka lupa, tuan-tuan, mereka lupa pemimpin-pemimpin UMNO yang pernah menjadi menteri besar, yang pernah menjadi menteri pusat, yang menjadi walot di Kedah ini, seperti Tok Ded, Datuk Aziz, Jamil Khair, ataupun Osman Aziz di Jerlun, yang kononnya mereka ini mempunyai jasa yang besar. Tetapi mereka lupa UMNO ditolak secara total pada PRU yang ke-15. Sepatutnya UMNO ini mereka mengkaji semasa dalam masa 3 tahun apa yang perlu dilakukan untuk merampas negeri Kedah. Bukan sekadar bila dah hujung-hujung kan, dan lah baru nak main isu ni sekali. Sanusi lontar isu adun, bekas adun Kedah daripada UMNO mempunyai 300 ekar tanah, meloncat Tok Ded. Meloncat itu baru Sanusi kata 300, tak banyak, tak dibagi lagi macam-macam. Pemimpin-pemimpin UMNO siapa tak tak kenal kan pemimpin UMNO. Kalau dulu pakai Proton Saga tak ada insurans, sekarang ini pakai Porsche. Jadi dalam isu UMNO, BN, PKR, DAP, Amanah, dalam isu nak merampas negeri Kedah, saya rasa bermimpi di siang hari lah. Saya suka guna ayat tu lah. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin atasan ini hanya untuk create the momentum, ataupun nak create suasana supaya Perdana Menteri melihat yang mereka ini buat kerja. Tetapi dari segi gerak kerja selama 3 tahun di Kedah ini, memang tak ada apalah. Gilek. Itu yang saya kata tu,
Dah dekat nak pilihan raya, macam-macam lah tuan-tuan. Program sana, program sini bagi saya, bagi bantuan ni pergi melawat orang sakit, bawa kerusi roda, kan, nak tunjuk dekat rakyat ni, nak tunjuk dekat rakyat ni Kedah ni yang Madani ni memang betul-betul nak menyantuni rakyat. Bagi saya begitulah apa yang mereka nak buat. Tetapi pemerhatian saya selama 3 tahun di lapangan, melihat pemimpin-pemimpin cabang PKR dan juga melihat ketua-ketua bahagian UMNO dari segi media sosial mereka, saya rasa tak ada. Mereka hanya seronok, hanya nak membuktikan kepada Perdana Menteri setiap kali Perdana Menteri datang, mai terloncat-loncat nak salam, duduk belakang ambil gambar. Lepas tu mereka balik, apa pun tak buat. Jadi ayat yang saya nak penutup di Kedah ini, buat komponen PH dan juga BN, hanya niat anda untuk merampas Kedah itu ibarat bermimpi di siang hari ataupun menunggulah sampai kiamat. Cai.